Jumpa kita berteman pada petang ini di IMR FM. Hari ini ada tetamu yang telah saya beritahu dari pagi tadi yang akan bersama dengan kita dalam program diskusi tetamu dalam segmen isu semasa. Tajuk yang akan kita bawakan pada hari ini iaitu isu keselamatan negara masa kini. Dan tetamu yang dijemput hadir ke konti IMR FM ni iaitu Lieutenant General Bersara Datuk Seri Zaini Haji Muhammad Said, iaitu bekas Panglima Medan Tentera Darat, dan beliau telah pun berada dalam konti ini. Assalamualaikum Datuk Seri lah. Waalaikumsalam. General Datuk Seri dari mana tadi Datuk Seri? Ya. Datuk Seri dari mana tadi? Tadi saya daripada Shah Alam. Daripada IPD Shah Alam. So hari ini kita ada sedikit perbincangan lah berkenaan dengan isu keselamatan negara masa kini. Ya. Jadi saya akan bertanyakan beberapa soalan kepada Datuk Seri. Ya. Boleh Datuk Seri jelaskan sedikit perkembangan terkini isu keselamatan negara, terutamanya isu Lahad Datu ni? Okey, saya dah boleh beri berasaskan pada pemerhatian saya. Okey. Dan tengok apa laporan-laporan yang dilaporkan dalam berita. Mhm. Nampaknya keadaan kalau dari segi keselamatan tu, keselamatan pertama keselamatan rakyat kita, kedua keselamatan wilayah kita, ya, dan ketiga keselamatan dalam bentuk suasana. Jadi nampaknya wilayah kita masih kekal selamat dan terkawal. Dan dari segi keselamatan rakyat juga nampaknya sudah begitu baik hingga rakyat boleh balik kepada kampung-kampung yang terlibat. Dan ini satu perkembangan yang baik. Dari segi suasana pun juga nampaknya sudah banyak berubah kepada keadaan yang baik. Perasaan takut tu kurang, perasaan gundah tu kurang, keliru pun kurang. Jadi ini satu perkembangan yang baik. Lebih-lebih lagi nampak ternyata bahawa kita telah dapat menumpaskan kumpulan kiram ni, yang askar-askar dia, dan tinggal Saki-Baki saja yang nak diburu oleh pasukan keselamatan. Masih ada lagi Masih ada lagi nampaknya. Dan saya rasa memang masih lah. Tapi masih mungkin mereka bersembunyi lah. Bukan dalam kekuatan yang boleh menggugat, membahayakan pasukan keselamatan, tapi boleh menimbulkan rasa sedikit risau di kalangan rakyat mungkin. Mungkin dari segi orang-orang yang berdekatan kat situ lah. Ya, mesti sudah semestinya. Dan seperti yang kita tahu Tok Seri ia mengambil masa juga kan, untuk sebab mereka ni adalah dari kumpulan orang-orang tempatan yang bersama-sama dengan mereka. Jadi ini yang payah sikit kita nak tahu mereka ni orang-orang pengganas ataupun orang biasa Betul. Jadi ini yang membuatkan sedikit lambat lah dalam situasi macam ni. Apa pendapat Datuk? Memang dari segi kita banyak dan lama pengalaman kita melawan gerila dan dulu pengganas komunis lah. Pengganas komunis tu menyerupai atau merupai rakyat kita juga. Lebih kurang lebih kurang. Tak. Samalah keadaan sekarang. Jadi betul. Di mana yang datang tu tak ada beza dari warna kulit, dari agama, dari segi bahasa mungkin dengan orang tempatan kita. Jadi ini menyusahkan. Kedua, telah terbuktilah ada dalang atau ada orang-orang yang membantu. Mungkin saudara mara, kawan-kawan dan juga mungkin mereka yang dahulunya asal daripada sana bersimpati dengan nasib mereka dan melindung, membantu, menyokong mereka itu. Jadi ini satu yang menyebabkan susah kita untuk mengenal pasti. Lebih-lebih lagi dikatakan lambat, kita ni mesti berhati-hati seperti selalu diingatkan oleh panglima-panglima di sana. Kerana kita takut untuk mencedera atau tersalah orang, tembak orang kita sendiri. Ini betul. Dan satu lagi apa yang kita boleh nampak dari situasi sekarang ni beransur pulih dah. Mereka dah boleh balik kampung mereka. Dan apa yang berkenaan dengan mereka-mereka yang telah macam tak ada IC dan sebagainya, pihak polis telah tangkap dan akan dihantar balik ke bagaimana tu? Itu saya kurang pasti. Tetapi rasa saya undang-undang semasa akan diaplikasikan kepada mereka. Itu sudah semestinya Tapi maknanya kalau orang yang masuk tanpa IC, tanpa kad surat dan dokumen pengenalan, sudah semestinya bukan orang-orang yang kira-kira lah. Tindakan sewajarnya tanpa memilih bulu, orang kata, terpaksa dikenakan kepada mereka juga. Itu saya rasa saya lah. Dan Datuk Seri, satu lagi yang kita nampak, boleh katakan sebahagian dari mereka dekat sana tu orang-orang dia orang je.
Ya. Dari segi kat rumah air tu. Ya. Kan kebanyakan rumah air kan. Ya. Jadi orang mereka yang banyak. Yes. Walaupun mereka bukannya penceroboh, Ya. tapi mereka adalah satu kaum yang dipanggil suluk tak silap saya lah, suluk. Ini mereka terlalu banyak dekat sana. Jadi itu yang membuatkan memang pasukan anggota itu memang payah nak tengok mana satu pengganas, mana satu penduduk di Sabah tu sendiri. Ya, ini masalah yang sudah lama kita ketahui. Tetapi seperti yang saya minta semua orang faham lah. Mereka ni tahu juga status di masing-masing. Ya, dia betul. tahu dia Itu yang haram, dia sepatutnya. tidak patut ada di situ. Jadi dia begitu mobile. Mobile maknanya dia mudah menyuruk ataupun orang kata menyelinap, lari daripada pasukan keselamatan yang mungkin nak periksa IC masuk je kampung tu, dia hilang ataupun ada orang yang akan melindungi mereka. Bila keluar, maka dia keluar balik. Jadi ini yang berpanjangan dan sudah dikenal pasti bahawa masalah ni tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itu yang Royal Commission diadakan. Saya rasa kerajaan bertekad sekarang oleh sebab apa yang ditunjukkan baru ni untuk mengambil tindakan yang lebih cergas dan lebih berkesan untuk menangani masalah ni. Dan Datuk Seri, apa pendapat tentang rumah-rumah tu? Harus ke, sebab kita tengok keadaan rumah tu pun kita boleh tahu bagaimana anggota kita telah hari pertama mereka ni kan, dengan rupa bentuk rumah, jalan dia orang. Jadi mereka dah tahu dah selok-belok situ. Ini budaya di sini lah kan, culture orang-orang kita di sini di timur ni. Saya rasa ini pendapat peribadi saya ya. Tak ada salahnya kalau nak adakan kata kampung-kampung air ni. Tetapi dia pun juga mesti ada undang-undang peraturan je untuk mendapatkan untuk membina perumahan kampung, cara susunan masyarakat di situ, infrastrukturnya kalau perlu, air, tandasnya. Jadi kalau dibuat undang-undang dan peraturan tu dan dikuatkuasakan dan sesiapa yang boleh diam situ, saya rasa mungkin satu feature lah, satu bentuk kebudayaan tempat tinggal di kawasan ni. Yang masalahnya sekarang ialah dia tak ada peraturan, tak ada ikut, tak dikenakan tindak apa-apa dan tak ada rancangan yang sewajarnya, tak ada penguatkuasaan. Jadi dia berkembang mengikut kehendak orang-orang di sana saja. Betul. Ikut kehendak dia je kan. Ini masalahnya rasa saya lah. Dan satu lagi yang kita nampak lah, apabila satu keluarga dah duduk dekat sana, mereka akan menarik keluarga-keluarga mereka yang berada di Sulu tu untuk datang ke Sabah. Ini yang menjadi penambahan. Betul. Betul. Ini yang kata peraturan tu tidak peraturan itu tadi peraturan kata perumahan. Sekarang ni peraturan immigration dan jadi undang-undang kedua-dua tu mesti ada dan dikuatkuasakan. Ini yang terbaik Dan langkah-langkah yang perlu diambil lah oleh masyarakat Malaysia dalam memastikan keselamatan negara sentiasa dalam keadaan selamat dan aman. Pendapat Datuk Seri? Itu memang pertama sedarlah bahawa keselamatan bukan tanggungjawab polis, tentera dan pasukan keselamatan lain saja. Sebenarnya keselamatan negara khususnya ia adalah tanggungjawab semua. Jadi ini adalah satu kesedaran yang mesti ada kepada rakyat kita. Kedua, dalam kesedaran itu mereka juga mesti tahu apa tugas dan tanggungjawab mereka dalam, orang kata, sebagai seorang rakyat yang sedar dan menyumbang kepada keselamatan negara. Dia mesti tahu tugas-tugas tu dan ini mesti diberitahu dan diingatkan. Sebenarnya mereka tahu. Sebenarnya maknanya kalau nampak orang luar, report. Kalau nampak orang yang tak wajar, lapor. Makna kerjasama tu. Kerjasama tu mesti ada. Jadi kalau ada orang nak membuat hal atau angkara, kita larang dia atau kita bersama halang dia dan lapor kepada polis. Kalau nampak satu yang pelik-pelik yang agak menakutkan, mungkin sebagai satu ancaman, kita cepat-cepat bertindak, lapor. Jadi ini tanggungjawab. Dan dalam masa yang sama, kita juga mesti jangan terpengaruh dengan sesiapa yang daripada dalam atau luar, yang dengan cara mereka bercakap, cara mereka berdakwah atau beritahu tu sebenarnya akhirnya membawa kemudaratan kepada keselamatan negara. Kita tolaklah. Betul. Itu sebagai rakyat lah. Dan apa yang kita nampak sekarang ni mereka bekerjasama dengan polis.
Ini yang terbaik Itu sebenarnya yang saya maksudkan. Tapi janganlah setakat semasa ini apabila kita selepas merasa tu pun kita nak jugalah. diri kita terancam baru kita buat. Bila dah habis besok kita lupa. Ya, ini betul lah Datuk Seri. Kalau kita fikirkan balik kan, sebelum perkara ni terjadi, saya rasa tak ada orang pun ambil tahu. Tak boleh. Tak peduli. Orang tak peduli. Orang tak peduli. Engkau nak masuk ke, engkau nak keluar, Betul. itu hak kau. Tapi bila dah terjadi macam ni, dan sebersedikit rakyat dah tahu apa tugas dia orang yang sebenar-benarnya. Bermakna seandainya jadi sebegini balik, dah mereka dah tahulah apa nak buat. Satu. Kedua, kalau boleh jangan dia berlaku. Dalam cara pertama. Dan ini boleh dengan sebelum dengar rancangan ke ada orang nak datang ke, kita dah siang-siang lagi kita dah standby kan. Dah standby untuk membuat laporan dan sebagainya kan. Supaya mereka dapat dihalang. Okey, dan satu lagi Datuk Seri, berkenaan dengan isu Lahad Datu ni, dia telah banyak menimbulkan spekulasi liar yang dibangkitkan oleh segelintir ahli politik Malaysia ni. Dan sebagai contoh, kita cakap nama teruslah, saudara Tian Chua sendiri, iaitu ahli Parlimen Batu, telah mengatakan bahawa terdapat konspirasi yang didalangi oleh UMNO dalam pencerobohan di Lahad Datu. Minta sedikit komen dari Datuk Seri sendiri. Saya kekal mengatakan ini mengecewakan, perbuatan tu, dan orang kata perbuatan yang tidak bertanggungjawab lah. Maksud saya ialah, pertama, kita menuduh secara melulu, menuduh dan memberi satu orang kata perkara yang mungkin tak betul, tetapi tidak ada buktinya yang nyata. Setakat menuduh saja tak boleh. Betul. Kalau mahu bercakap konspirasi, mesti ada bukti-bukti dia yang nyata, kukuh, yang sahih, kukuh, yang boleh dipercayai, yang boleh diterima. Jadi kalau tidak, kita hanya melempar tuduhan, memburuk, mengata orang, tetapi oleh sebab orang tu tak dapat bertanya balik, jadi kita lepaskan dan biarkan orang membuat spekulasi yang merebak dan tambah karutlah bunyinya. Orang cakap menambah-nambah. Jadi ini yang mentah-mentah, pasal dia adalah kita kira sebagai pemimpin juga. Betul. Pemimpin bangkang. Jadi apa yang dicakap oleh dia lebih didengari dan mungkin dipercayai oleh ahli-ahli dia, pengikut dia. Jadi kalau tu yang saya kata tidak bertanggungjawab. Sedangkan ia tidak nyata, tidak jelas, you keluarkan kenyataan, orang mungkin percaya, dan ini menambahkan rasa keliru dan mungkin marah terhadap pihak-pihak tertentu. Itu tidak adil, itu tidak bertanggungjawab namanya. Sekarang ni mereka seperti saudara Tian Chua ni, iaitu ahli Parlimen Batu ni, setelah apa yang telah dikeluarkan, percakapan beliau berkenaan konspirasi UMNO ni, beliau telah dikecam hebat dan boleh katakan satu negara kita. Betul. Di mana-mana pergi pun mereka mengecam Tian Chua ni. Jadi dari sini kita dapat sedikit pandangan Datuk Seri, berkenaan dengan kepercayaan orang. Dengan fitnah macam ni, orang tak boleh nak terima bulat-bulat dah sekarang ni. Betul. Orang akan fikir. Orang jadi sekarang bijak. Dia nak bukti. Betul. Tak boleh sebut saja. Sebab dia dah banyak kali tuduh macam-macam perkara. Semuanya tanpa bukti. Tanpa bukti. Dan akhirnya tidak ada sedikit pun perkara yang timbul boleh yang dia cakap tu terjadi. Boleh mengatakan benar. Adalah sedikit petunjuk. Tak ada pun. Betul. Jadi lama-kelamaan kalau dia kerap dan selalu buat itu, hilang kepercayaan orang terhadap dia. Dan mungkin itulah sebabnya maka orang sudah mula banyak yang marah. Lebih-lebih lagi pula apabila dalam tuduhan itu dia membuatkan anggota tentera, pasukan polis sebagai orang kata alat. Ini sebagai pasukan profesional cukup marah. Marah. Kita tidak boleh berbuat demikian sebab maknanya kita seperti tuduh kamu sebenarnya sebahagian daripada konspirasi itu menjadi alat untuk memudaratkan negara. Itu bertentangan dengan naluri kami. Ya, betul. Itu bertentangan dengan falsafah dan tugas dan tanggungjawab yang telah ditanam kepada kami. Kami sebenarnya kalau ada tentera lah saya sebut kami, saya ada pencen. Tapi kami semua, yang penting sekali keselamatan negara, tanggungjawab kami terhadap negara. Jadi kalau diperkecil-kecilkan peranan kami itu, lebih-lebih lagi pula dikatakan kami bersekongkol lah dalam satu konspirasi, itu satu penghinaan.
yang tidak boleh diterima. Dan seperti yang kita tengok, anggota-anggota tentera ataupun polis yang bertugas di Lahad Datu, mereka rata-rata mengecam Tan Chua ni dan mereka ibaratkan seperti tidak dihargai. Jadi saya sebagai orang biasa pun sendiri, apabila terasa sesuatu yang menyakitkan hati apabila kenyataan sebegini dikeluarkan. Yalah, saya pun lama dalam tentera. Lama berkhidmat dalam pasukan-pasukan infanteri dan gerak khas. Salah satu perkara yang membuat kami begitu bersemangat, berani, yakin dan mampu melaksanakan tugas ialah atas kesedaran bahawa orang belakang kita, rakyatlah dan pemimpin menyokong tindakan kita, perbuatan kita, memberi semangat kepada kita, percaya kepada kita, yakin terhadap kemampuan kita, mengharapkan kita melakukan tugas tanggungjawab. Itu kesedaran itulah yang membuat kita sanggup ke depan menghadapi bahaya dan segala kesusahan yang dihadapi itu kita tanggung dan kita terima juga. Ini jadi bila ada orang pula mempersoalkan tu, macam seperti cuba melemahkan semangat kita. Ini yang membuat orang marah. Ya, ini yang satu yang kita harus kaji balik Datuk Seri kan. Apabila sesuatu pekerjaan yang kita buat ikhlas dan tidak dihargai, memang terasa sangat. Memang ibaratkan macam menyocok lah. Dah lah kita susah tinggalkan anak bini. Dan saya mengalami satu insiden dulu kan. Kalau ingat masa di Sauk kan. Di Sauk. Bila saya berhadapan dengan ketua dia Amin tu, dia memang dah keadaan dia dah hopeless lah. Dia mesti surrender punya. Dia terpaksa surrender. Tapi dia tak mahu juga. Dan dia kebuntuan idea. Dia tidak tahu apa nak buat, dia tidak faham keadaan dan situasi yang dia berada, dia keliru orang kata. Jadi bila saya kata cukuplah, saya niat baik nak apa, dia hanya jawab mesti ada rancangan. Maksud dia konspirasi. Sebab pada saya, kalau orang yang dengan mudah menyebut konspirasi sandiwara, sebenarnya dia sudah kehilangan idea. Dia tidak tahu situasi dia sebenar. Dia akan memusingkan. Yang paling mudah nak beritahu kepada sesiapa, konspirasi sandiwara. Itu perkataan saja. yang mudah. Dan dia tidak perlu orang kata menunjukkan bukti. Tapi melemparkan tu dengan sebab dia tidak tahu apa nak cakap lagi dah. Itu yang sebenarnya. Jadi menggunakan pengalaman itu, dan sebenarnya kita pun tahu, pada saya itulah apa yang sebenarnya berlaku kepada saudara Tian ni. Okey, ini ada soalan sedikit Datuk Seri. Beliau ni adalah seorang anggota juga, tak silap saya. Katanya, Assalam Datuk Seri, dari saya dan untuk semua pendengar Aiman FM. Saya bekas pegawai Warren 1, Zainal Husni, CIV, Tim Inspektor Pakar Persenjataan 2000 ke 2007. Terima kasih Datuk Seri atas kecemerlangan Datuk memerintah Tentera Darat. Memang Datuk Seri ini berantai dengan ketegasan semasa memerintah. Itu kata dia. Dan dia ada soalan sedikit yang ingin bertanyakan kepada Datuk Seri. Datuk Seri, soalan dari saya, kenapa pada tahun 2000 lebih kurang tahun 2000 macam itulah. Kenapa kita dipindahkan pasukan 11 AMO diraja, penempatan di Kota Belud ke Semenanjung. Sedangkan keperluan pasukan kenderaan perisai dan berantai sangat-sangat diperlukan di sana. Semasa pemerintahan Datuk Seri dahulu, sekarang kerajaan nampak balik akan keperluan pasukan kenderaan AMO ni, iaitu pasukan perisai ni lah. Dan kekuatan artileri di Sabah perlu ditambah. Adakah 3 batalion infanteri perlu ditambah lagi kekuatan batalion? Pandangan Datuk Seri bagaimana sebagai seorang pesara jeneral? Kalau tahun 2000 tu mungkin saya tengah dalam pemerintahan saya lah. Masa tu sebagai Parlimen Medan. Pada masa itu kalau tak silap saya, tanpa mengeluarkan atau menghebahkan rahsia-rahsia atau perkara sulit, kita ni bila merancang sesuatu pertahanan, kita tengok di mana kawasan yang perlu di prioriti lah orang kata. Dan pada masa itu kita menganggap bahawa bukan tak penting Sabah Sarawak tu, tidak. Pada masa itu kita tidak menganggap
apa-apa ancaman yang memerlukan kereta-kereta perisai itu dengan kekuatan yang ada situ atau meriam-meriam yang seperti yang saya nyatakan tadi. Kita fikir pada masa itu di tempat lain yang lebih memerlukan itu pasal situasi berubah. Dia tidak tetap sepanjang masa. Jadi kita sentiasa kena menganalisa keadaan, ya, dan kita fikirkan okey, dalam suasana sekarang kita kata kita perlu kekuatan yang sedemikian di tempat-tempat tertentu, mungkin di Sarawak ataupun di Semenanjung. Jadi kita melakukan demikian berasaskan kepada assessment. Ya, kalau kata selepas 1 tahun saya bersara, katakan berubah persepsi ancaman, kita ubah pula balik. Itulah sebabnya dia tidak pernah statik. Dia tidak pernah statik. Ya, ancaman dan keadaan keselamatan negara tidak pernah statik. Ada naik turun dia, ada tempat-tempat dia dan sebagainya. Jadi itulah yang saya dapat terangkan. Okey, itu dia Abang Krok. Semoga anda dapat mendengar apa yang telah Datuk Seri terangkan dan dia kirimkan salam pada Datuk Seri lah. Waalaikumsalam. Kita teruskan Datuk Seri. Harapan Datuk Seri kepada para mendengar sendirilah berkenaan dengan apa yang kita bincangkan ni, isu keselamatan negara. Okey, harapan saya, terima kasihlah peluang nak memberitahu. Harapan saya kepada pendengar ialah pertamanya sedarlah bahawa sebenarnya negara kita sentiasa menghadapi ancaman jenis dia secara besar, kecil. Nampak tak nampak je kan? Ya, nampak tak nampak saja, dan kadang-kadang benda yang tak nampak tu sebenarnya sudah ditangani atau sedang ditangani, ya. Dan kita sebenarnya buat demikian. Apa tujuannya? Kerana dan supaya rakyat tidak ada rasa gusar, takut. Tapi sebenarnya ancaman tu ada dari kecil-kecil ni, lanun lah, perompak lah, orang cuba nak buat risikkan lah, penyusupan daripada luar lah, macam-macam. Tapi kita tangani, dan bila dapat tangani, dia diam dan rakyat kadang-kadang tak tahu dan tak sedar. Tapi saya minta sedarlah bahawa sebenarnya kita sentiasa orang kata menjadi ancaman dan sebagainya sasaran ancaman tertentu daripada sekecil-kecilnya, non-state dan juga mungkin daripada kuasa luar. Itu satu. Kedua, harapan kepada semua dalam khususnya terhadap pasukan keselamatan, dan tidak seperti yang dilaungkan oleh beberapa pihak, pasukan keselamatan kita baik tentera dan polis berkemampuan untuk menjaga keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Berkemampuan. Mungkin ada kekurangan dari segi ini dan segi itu, tetapi pada keseluruhannya kita mampu menghadapi apa-apa, dan yakinilah pada kemampuan mereka, bukan hanya dari segi peralatan, kelengkapan, persenjataan, tapi dari segi kepimpinan kita tu. Kebolehan kita yang sepanjang masa bersedia untuk menangani apa saja ancaman. Itu kedua. Ketiga, dalam khusus untuk Lahad Datu, percaya dan tunggulah kepada apa yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang berkuasa dan yang berpengetahuan. Jangan dengar cerita-cerita dongeng, cerita-cerita kedai kopi ni lah orang cakap. Itulah harapan saya kepada rakyat. Sebenarnya kalau kita melihat sendiri Datuk Seri dari pandangan orang kita sendirilah, kebanyakan kita ni duduk di kedai kopi menceritakan perkara-perkara yang rasa-rasanya dia ambil pada cerita sebelah pihak, dan dia tidak tahu keadaan sana yang macam mana, apa yang mereka lalui. Sepatutnya mereka tidak boleh keluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh membangkitkan kemarahan orang-orang di Malaysia ni. Betul Datuk Seri? Betul. Jadi ini yang sebenarnya sampai menyampai. Jadi ini satu perkara yang tak boleh dielak sebenarnya, ya. Jadi perkara itu orang bercerita, orang bercakap, orang berspekulasi, ya. Tetapi janganlah sampai ke tahap di mana yang merepek lah benda kan yang di luar kawalan. Mana ada saya tengok fikiran kewajaran akal kita lah. Itu saja bercerita tu tak apa, berspekulasi pun tak apa. Jangan sampai ke luar tahap kewajaran tu. Ini yang masalahnya. Dia melampaui dan seterusnya. Itu kalau dia sebenarnya dia tahu ini cerita saya ni atau cakap saya ni melampau ni, tapi dia terus mengatakan tu demikian. Itu yang tak boleh. Betul. Ya, kita mesti ke tahap wajar. Bila sampai ke mungkin
tidak wajar kita kata itu mungkin tidaklah. Lebih mungkin tidak daripada mungkin ya kan. Kita berhenti setakat tu cukuplah. Itu kadang-kadang kalau kita fikirkan dari segi peralatan negara kita ni tentang keamanan dan sebagainya, seperti yang Datuk Seri cakap, kita berkemampuan dari segi kita nak dah bersedia dalam kategori orang cakap apa, Malaysia ni dah bersedia dari segala ancaman luar. Jadi kita janganlah menjatuhkan harga diri anggota-anggota kita kan. Kita minta sangatlah, biarlah mereka yang tahu, yang mereka yang lakukan. Jadi mereka tahu apa yang mereka buat. Tak payahlah kita pandai-pandai nak cakap ni cakap tu kan. Saya sebenarnya bila anggota kita mula menyerang sebagai contoh atau mula-mula lagi pasukan polis menangani, saya pun rasa teruja dan bangga juga. Rupanya kita ada nampak alat-alat yang saya sendiri pun mula-mula tak nampak. Dan bila anggota kita mula menyerang, saya ada sedikit satu je kekhawatiran saya. Kekhawatiran saya ialah apabila kita dah lama sebenarnya tidak orang kata bertempur tentera dengan penganas komunis. Sebagai contoh 89 dia menyerah. Jadi ada sedikit kerisauan, dah lama ni budak anggota ni boleh buat. Rupanya hari pertama tak ada masalah. Saya begitu bangga dan begitu macam rasa nak keluar air mata lah. Budak kita rupanya mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab. Jadi ini jangan dipersoalkan. Dan kalau tengok, kalau tak percaya juga, kita tak ada langsung sedikit kata nak minta bantuan daripada orang lain ke, penasihat tertentu ke. Tak ada. Kita dengan apa yang kita ada, dengan anggota-anggota yang dulu-dulunya macam saya berkhidmat mungkin pangkat Lieutenant Colonel saja. Tapi sekarang dia mampu menjalankan tugas tanpa ada perlu nak minta nasihat asing ke. Orang lama pun tak perlu dia minta. Dia mampu menjalankan tugas. Dan itu membuktikan bahawa mereka dan kita memang ada kemampuan. Dan satu lagi ada seorang lagi pendengar yang mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri di atas anugerah pingat Gagah Berani PGB yang Datuk terima dari Kerajaan Malaysia. Bukan PGB. Yang tinggi lagi, SP, Seri Pahlawan Gagah Perkasa. Oh, Seri Pahlawan Gagah Perkasa. Ramai tak tahu. Okey. Dan setiap pahlawan negara katanya inginkan title PGB. Tapi Datuk Seri cakap tadi, apa tadi? Seri Pahlawan Gagah Perkasa. Seri SP. Pahlawan Gagah Perkasa SP lah. Okey. Dan dia mengucapkan tahniah lah. Dan apa lagi yang ingin Datuk Seri perkatakan? Ada lagi? Saya itulah saya kata nak kata ada angan-angan nak dapat SP ke PGB tu sebenarnya setiap anggota kita tidak mengharapkan tu sangat. Dia hanya daripada dulu dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi padanya. Amanah tu. Itu yang paling dikejar. Sebab dia tidak mahu orang kata diperkatakan, kamu lalai, kamu gagal. Itu ini tak nak. Kalau dia berusaha untuk dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dia sebaik mungkin. Tetapi dia juga mengharapkan bahawa dia bertugas untuk negara, untuk rakyat. Sekurang-kurangnya rakyat atau negara mengiktirafilah bahawa dia menjalankan tugas dan tanggungjawab itu dengan mengiktirafi dan bukan di sebaliknya mengata macam-macam. Mengata tak betul lah dan kadang menggunakan persamaan dengan haiwan lah. Perkara-perkara yang tidak baik lah. Itu yang sangat dia terasa sangat. Jadi saya rasa dalam keadaan semasa saya mungkin apabila lahad tu berlaku, saya dan semua orang tahu semangat patriotisme, cintakan negara, sayangkan negara, sedar akan pentingnya keselamatan tu telah meningkat. Jadi saya harap kekalkanlah semangat ini sepanjang masa dan sedarilah tentang betapa pentingnya keselamatan itu sebenarnya untuk diri kita. Sungguh pun kita jauh sebagai di Semenanjung ni dari sana, tapi kita tahu rasa risau, susah hati dan sebagainya. Dan ini yang perlu dikekalkan dan cintailah negara. Sebab tak ada negara seperti Malaysia. Okey, itu dia saja penerangan dari Lieutenant General Bersara Datuk Seri Zaini Haji Muhammad Said, iaitu bekas Panglima Medan Tentera Darat, yang telah menerangkan kepada kita dan sedikit apa yang beliau terangkan ni sebenarnya boleh memberi pedoman
dan peringatan kepada mereka-mereka di luar sana yang selalu menghina dan sebagainya anggota pasukan keselamatan. Dan kita harap sama-samalah kita jaga negara kita ni, Datuk Seri, kan, dari ancaman luar dan sebagainya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih lah Datuk Seri kerana sudi hadir di konti saya hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita berjumpa lagi nanti. InsyaAllah.